Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, Ramadan yang ke-6. Jadi insyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan, iaitu tajuk yang berkenaan dengan 5 kelebihan Al-Quran Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilal nuri biiznih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Maksudnya, dengan Al-Quran itu Allah tunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya. Dengannya Allah keluarkan mereka kelak gelita, yakni kufur itu kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izinnya, dan dengan Allah jugalah Allah tunjukkan mereka itu ke jalan yang lurus. Jadi di sini itu adalah antara petunjuk di mana Al-Quran itu sebagai suatu cahaya kepada umat Islam. 5 kelebihan tersebut ialah, pertamanya ialah Al-Quran itu sebagai pembela. Hadis Nabi SAW daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, di akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca dan orang yang mengamal isi kandungannya, iaitu mulai dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua, surah ini akan mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Dan kedua ialah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran itu sebaik-baik amalan. Masya Allah. Hadis Nabi SAW yang berbunyi daripada Utsman bin Affan, sebaik manusia itu di antara kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain. Inilah kelebihan bagi orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran itu. Dan yang ketiganya ialah 2 pahala bagi orang yang susah menyebut dan membaca Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, orang yang membaca Al-Quran itu dan susah untuk menyebut ayatnya, dia akan mendapat 2 pahala. Masya Allah. Walaupun dia susah nak sebut je, tetapi akan dapat 2 pahala juga, seperti mana orang baca Al-Quran juga. Baik, yang keempat ialah membaca dan memperelokkan bacaan sehingga mendapat kebaikan. Daripada Abdullah bin Amr bin As, satu masa nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, perbaikilah, perelokkanlah bacaan Al-Quran seperti mana engkau memperelokkan urusan di dunia. Jadi sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di akhir ayat yang engkau bacakan. Jadi di sini orang yang memperelokkan bacaan pun akan mendapat kebaikan juga. Dan yang kelima, yang terakhir ialah setiap satu huruf yang dibaca Al-Quran itu akan mendapat 10 ganjaran pahala. Daripada Ibnu Mas'ud, iaitu barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu menyamai dengan 10 pahala. Ini aku tidak bermaksud alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya tuan-tuan, setiap kali kita baca Al-Quran dengan satu huruf Al-Quran itu, ayat Quran itu akan mendapat ganjaran 10 pahala. Bayangkan kalau kita baca berapa huruf dalam sehari, itu ayat itu pasti banyak. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat bermakna. Jadi kepada tuan-tuan yang lain, bolehlah berta'amul dengan Al-Quran dalam masa ini untuk kita gandakan ibadah kita, tambahkan apa yang kurang dalam Ramadan yang lepas. Mudah-mudahan ia menjadi satu saham akhirat kepada kita dan menjadi satu nikmat yang besar dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Dan kita menjalani dalam keadaan sekarang itu PKP, kita tidak ada kerja lain. Jadi inilah masanya untuk kita berada dalam keadaan kita membaca Al-Quran, di mana kita menghayatinya dan mentadabburnya bersama dengan ahli-ahli keluarga lain. 5 kelebihan itu diceritakan dalam hadis Nabi yang sahih, bukan hadis-hadis yang maudhu' dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kita beramal dengan Al-Quran yang baik. Jadikan 5 kelebihan yang saya sebutkan tadi sebagai pemangkin semangat kepada kita untuk kita mendekati Al-Quran. Dalam masa ini untuk kita dekati Al-Quran, jangan kita sia-siakan dengan Al-Quran. Kita mentadabburkan Al-Quran yang baik. Jangan kita merasa bosan dengan Al-Quran. Apabila kita menjiwai membaca Al-Quran dengan mentadabburnya, mentafsirnya, dan kita menghayatinya, insya-Allah ia akan mendapat ganjaran yang paling banyak, insya-Allah. Selain daripada 5 kelebihan dan fadilat yang saya sebutkan tadi, sekian itu saja daripada saya untuk perkongsian pada hari ini. Insya-Allah gandakan usaha kita, tingkatkan amal kita untuk Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.